Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang. Acara kebaktian kita pada siang hari ini, kita akan mulai dengan ibadah khusus. Selamat pagi semua jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita semua. Karena kita memasuki bulan keluarga. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bersama membawa keluarga kita semua untuk memuji Tuhan dan mengatakan, Tuhan Engkaulah Allah yang besar, Allah yang maha kasih bagi keluarga kita. Besarlah Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau maka jiwaku pun memujimu. Kita angkat semua hati kita kepada Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu, Sungguh besar Kau Allahku. sungguh besar Kau Allahku. Katakan, maka jiwaku pun memujimu. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Aku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang Maka besar. jiwaku memujimu. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan, Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya katakan, maka kudus. jiwaku pun memujimu. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Maka Allahku. jiwaku pun memujimu. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh
Kebaktian hari ini diadakan demi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita hanya di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan Yesus beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Doa pengakuan dosa akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yosef Theo. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kesadaran kami, bahwa kami adalah orang-orang yang selalu melupakan apa yang sudah kami nazarkan dan ikrarkan di hadapan Tuhan. Kami selalu harus diingatkan, tapi kami mau mengakui segala dosa kami Tuhan, dan kami mau berkata ampunilah segala dosa-dosa kami. Tapi pengampunan Tuhan tidak akan pernah membuat kami terlena dan meremehkan anugerah pengampunan itu. Dan kami akan bangkit dan berkata, Tuhan, kami akan berjuang dan tidak mengulang lagi apa yang sudah kami akui di hadapan Kau. Sekiranya kami meremehkan anugerah pengampunan-Mu Tuhan, bahwa darah dan tubuh Kristus bukan untuk dipermainkan, bukan berarti kami berdosa diampuni, tapi kami mau berkata, sekiranya kami mempermainkan anugerah-Mu Tuhan, hukumlah kami Tuhan. Berilah kepada kami macet bukan lancar. Berikanlah kepada kami berbagai kesulitan bukan kebahagiaan. Tetapi kalau kami bertobat dan tinggalkan segala dosa kami, maka berikan kebahagiaan, bukan kesedihan. Berikan kelancaran, bukan kemacetan. Berikan berkat-Mu Tuhan, bukan kutuk-Mu Tuhan. Dan kami ingin diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan untuk pakai berdiri. Jemaat sekalian, inilah berita anugerah bagi kita yang sungguh mengaku dosa dan bertobat, terambil dari Mika 7 ayat 18 hingga 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur untuk keluarga yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Biarlah kita boleh menjadi keluarga yang indah dan dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan pada hari ini kita akan membuka bulan keluarga ini. Saya akan bersahkan nanti setelah satu buah pujian, rekan-rekan yang di depan, belakang boleh maju ke depan, dari sekolah minggu, dari youth, jemaat umum, majelis untuk membuka bulan keluarga ini. Syukur untuk keluargaku, dengan bertepuk tangan semua. Syukur padamu untuk keluargaku. Syukur padamu untuk keluargaku yang telah Engkau berikan padaku. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan kembali semua padamu sebagai pesta persembahan hidup. oh jadikan kami keluarga, Oh jadikan kami keluarga yang indah di hadapan Tuhan, yang indah di hadapan-Mu Tuhan. saling mengasihi, Saling mengasihi
mengasihi, saling melayani, menjadi indah bagimu Tuhan. Syukur padamu. Syukur padamu untuk keluargaku yang telah Engkau berikan padaku. Kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan kembali semua padamu sebagai mesbah persembahan hidup. Oh, jadikan kami keluarga. Oh, jadikan kami keluarga yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Saling mengasihi. Saling mengasihi, saling melayani, menjadi indah bagi Oh, jadikan kami keluarga. Oh, jadikan kami keluarga Yang indah di hadapan Tuhan. yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Saling mengasihi. Saling mengasihi, saling melayani, menjadi indah bagi Oh, jadikan kami keluarga. Semua tepuk tangan. Oh, jadikan kami keluarga Yang indah di hadapan Tuhan. yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Saling mengasihi, saling melayani, menjadi indah bagi-Mu Tuhan. Menjadi indah bagi-Mu Tuhan. Menjadi indah bagi-Mu Tuhan. Teman sekalian, inilah bulan keluarga 2022 Jatinegara dengan tema keluarga yang memberkati. Kita tepuk tangan semua. Ya, kita akan nyanyi satu buah pujian, akan mengantar adik-adik sekolah minggu dan semua yang di depan boleh kembali. Satu buah pujian. Tuhan beriku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tepuk tangan semua. Semua boleh goyangin balonnya. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti,
digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan beriku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Jemaat duduk semua. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Teja Kusuma. Seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Terima kasih untuk keluarga Teja Kusuma yang telah memberikan persembahan pujian. Kiranya Tuhan berkati keluarga Teja selanjutnya.
Jemaat dikasih oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan disampaikan seorang hamba Tuhan yang cukup jauh ya, dari Singapura datang ke Indonesia. Siapa? Pendeta Yosef Teo ya. Dengan tema, ku ada yang menguduskan hari Sabat. Biarlah pada hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Dalam satu kasih, dalam satu hati untuk mendengar firman-Nya. Bersama-sama keluarga kita seperti keluarga Teja Kusuma yang bersama-sama melayani Tuhan. Bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu Dalam satu kasih, dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita persiapan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami datang ke hadirat Tuhan dalam satu kasih. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia, Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami kalau segalanya. Bagi kami Engkau Bagi kami Engkaulah segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Jemaat sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan. 但愿神借着你的话语来赐福于我们每一个人。 Kiranya Tuhan memberkati kami agar menghidupkan firman Tuhan di keluarga kami 求 masing-masing. 神赐福我们，让我们在家庭里面，我们能够活出你的真理来。 Tuhan berkati kami. 求神赐福我们， Dalam Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. 我们在主里面奉靠主耶稣基督的圣名，预备听到。 Amin. 阿门。 Silakan duduk saudara-saudara. 请退中门坐下。 Shalom saudara-saudara. 大家平安。 Wow, senang sekali bisa melihat wajah-wajah saudara.
Tapi 非常高兴能够见到大家。 ada beberapa namanya saya lupa ya. 可是呢，有一些的你们的名字我忘记了，抱歉。 Ya, oke. Saya ingin membawa kita ke dalam satu pemahaman apa sih artinya keluarga yang menguduskan hari Sabat. 好，现在我们一起要来同样的学习，来看一个守安息日的家庭是怎么样的家庭。 Saya sudah masukkan ayat Alkitabnya dari Keluaran 31 ayat 12 sampai dengan 18. 我用的经文呢是在出埃及记第31章，从第12到18节。 Saya sudah klik di atas, kekecilan atau tidak? 可以 Kecil 看 ya? 得到吗？太小哈。 Kecil ya? 太 Oh, 小 oke. 一些。 Dikasih full screen dulu, nanti setelah mulai khotbah mungkin baru boleh. Oke. Yes, oke ya. Mari saya baca ayat 12, saudara-saudara ayat 13, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Mandarinnya. 我们用轮流的方式来念牧师字里念第12节，然后第13节，我们无论用印尼文或者中文都可以一起读。 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 你要吩咐以色列人说：你们务要守我的安息日，因为这是你我之间世世代代的证据，使你们知道我耶和华是叫你们成圣的。 Ingat, haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan di antara bangsanya. Ayat 15, silakan saudara-saudara. 6日要做工，但第7日是安息圣日，是向耶和华所为圣的。凡在安息日做工的，必要把他治死。 Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. 这是我和以色列人永远的证据，因为6日之内，耶和华造天地，第7日便安息舒畅。 Ayat 18, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Mari kita baca Mandarinnya saja ya, ada Roman spellingnya juga, kita baca Mandarin semuanya ya 我们一起来 sama-sama. 读中文，看它的汉语拼音。第18节，耶和华在西乃山， Ayo baca sama-sama. 一起来。 1, 2, 3. 耶和华在西乃山和摩西说完了话，就把2块法板交给他，是上帝用指头写的石板。 Bahasa Mandarinnya lebih bagus sebetulnya artinya ya, tapi 其 oke. 实呢，中文的翻译比较好。 Saudara, saya kutip ini, Singapura itu adalah negara yang paling gila kerja katanya. 我要讲的一件事情就是，新加坡呢是非常竞争激烈，而且非常工作狂的人。 Oke, sebagian besar kita sudah pensiun begitu ya. 我们当中有一些已经退休了， Nah, besok saya pensiun di sini, 明天也 saudara-saudara. 轮到我退休。 Saya kira saya punya kenangan yang menyentuh begitu ya. 我想我有一些特别的感慨。 Saya ditabiskan pendeta di sini dan saya dipensiunkan sebagai pendeta secara struktural juga di sini. Saya mengawali di sini dan mengakhirinya juga di sini gitu ya. 感谢神，我是在这里被安立成为牧师，然后呢，我永休也是在这个堂会，所以呢，我从始到终呢都在这个堂会里面。 Orang Singapura itu orang yang gila kerja. 新加坡呢有很多是工作狂的人， Sehingga tingkat stresnya juga menjadi tinggi. 所以呢，那边的人感受到很大的生活压力。 Orang Singapura juga terkenal orang yang tidak ramah. 新加坡人也是被认为一些非常不友善的人， Orang yang tidak bisa tersenyum. 他们很少会向别人微笑， Berat sekali untuk tersenyum. 他们很难跟别人摆上笑容。 Nah, kalau Anda ke Singapura ya paling di objek wisata saja yang bisa ramah. Tapi kalau di luar itu seringkali kita tidak menemukan keramahan.
所以呢，都是你们到新加坡，只有能够在那些旅游区里面看到别人很和善，但是大部分的地方呢都很不友善。 Sabtu Minggu masih kerja. 星期六、星期日他们还是工作， Anak-anak sekarang juga begitu, game terus sebagainya. 孩子们呢也很忙着打游戏， Sehingga banyak persoalan-persoalan di mata, saudara-saudara. 以至于发生了很多的问题。 Maka kalau mau jadi dokter, dokter mata sebetulnya. 很多呢都是在这个眼睛犯了疾病的人要做眼科 Karena 医 ke 生 depan 的 masalah 地方。 mata itu akan menjadi problem besar. 因为呢这个眼睛的疾病呢变成一个很大的问题。 Karena anak umur 1 tahun saja makan tidak bisa makan kalau nggak ada 连一个HP 1岁的孩子没有这个手机也不能够吃饭。 ya makan terus dia sampai 3 piring dia nggak berasa habis padahal nonton film terus. 有的时候甚至吃了3盘饭呢，还是一直在那里打游戏。 Nah, 看电 saya 视 kutip dari Channel New Asia bahwa orang Singapura itu kedua gila kerja setelah Meksiko. 我看了一个报道呢，就是从 New Asia 那里说到的，他们是排名第2的。 2.238 jam per tahun. 他们可以一年用了差不多就是2238个小时工作， Kalau per hari mungkin kira-kira 9 atau 10 jam begitu sudah. 平均一天工作是7到10个小时。 Berapa jam orang Kristen Singapura berdoa? 所以呢，那些新加坡的基督徒他们用多少时 Saya 间 ngomong 祷 begini 告？ agak merinding nih saudara-saudara. 我真的听了，感觉到有这个汗毛也站起 Anda 来。 orang yang termasuk gila kerja barangkali. 也许你们是一些工作狂的人， Dan ribuan jam Anda pakai untuk bekerja. 你们也用了1000多个小时来工作， Tapi berapa jam Anda berdoa? 可是你用多少的时间祷告呢？ Nol. 0， Nol. 真的是一个0。 Anda tidak punya doa keluarga. 你们有在家庭里面一起的祷告， Nol lagi saudara. 也是一个0。 Itu sebabnya keluarga Kristen ambruknya bukan dari luar tapi dari dalam sendiri. 所以呢，家庭的破碎并不是因为外来的因素，乃是才里头 Benteng 的 terakhir 因素。 kehidupan kita adalah iman kita. 我们生活的堡垒就是我们的信 Doa 心 itu meneduhkan 祷告使我们可以感到平 ketika kita 平静。 stres. 当我们压力很大 Doa itu meredakan ketika kita amarah. 这一个祷告呢，可以平息我们的怒 Doa 气。 itu menyejukkan ketika anak-anak kita atau kita sedang berada di dalam ketegangan. 当我们的孩子非常紧张的时候，用祷告，他们可以安静 Berapa 下来。 orang tua yang mengajak anaknya berdoa ketika anaknya sedang menghadapi ujian akhir sekolah? 可是呢，有多少的家庭父母能够在孩子考试的时候为他们祷告呢？ Berapa orang tua yang menenangkan anaknya ketika anaknya panik, mama, papa, ini tegang nih lagi ujian akhir dan sebagainya. 当孩子们面临年终考试的时候非常紧张，可是爸爸妈妈是否跟他们祷告呢？ Sebagian besar Anda sudah punya cucu. 大部分我们当中也有了孙 Berapa 子。 sering Anda peluk cucu Anda dan ajak doa kepada cucu Anda? 请问我们用多少的时间抱着我们的孙子跟他们祷告呢？ Indonesia katanya negara ketiga yang paling kacau keseimbangannya antara kerja, doa, gereja, semuanya berantakan saudara-saudara. 听说呢，印尼在这个工作、祷告和其他的事物上平衡方面的是第3个排名最不好 Saya 的 tidak 国 bisa 家。 menggali lebih jauh. Apakah posisi orang Indonesia itu nomor berapa kalau gila kerja? 我虽然不能够在这个工作方面能够发掘出这个印尼是排名多少， Tetapi paling berantakan hidupnya itu adalah justru orang Indonesia nomor 3. 但是呢，生活最混乱的印尼是排名第3， Nggak bisa mengatur waktu. 不会安排时间， Berantakan hidupnya. 生活一团糟。 Dia nggak tahu proporsionalnya, dia nggak tahu skala prioritasnya. Nggak ada manajemen waktunya, time manajemennya nggak ada. Itu nomor 3 orang Indonesia. 可以说呢，印尼排名第3，不会管理时间，无论是怎么样排名这个优先顺序都是一团糟。 Ya udahlah, ya ada apa di hadapan kita ya udah kerjakan dan sebagainya. 都很随意的过日子，只要让时间这样的度过。 Dan tren zaman sekarang itu adalah keseimbangan tidak ada. 而且现在的趋势呢，我们就是很难达到 Orang 平衡。 kerja terus. 有些人一直忙着工作， Orang kerja terus. 忙着工作。 Di Singapura itu dia pikirannya adalah ini masih ada kredit rumah 30 tahun, 40 tahun, maka mesti kerja terus dan sebagainya. 在新加坡有些人他们的想法就是他们因为欠了这个房贷，大约要30多年才能够还清，所以他们一直忙着工作来还清债务， Dia lunas rumahnya, 直到他的债务可以还清， dia dapat rumahnya, 可以得到他的房子。 tapi dia kehilangan anak, istri dan sebagainya. 可是呢，他却失去了他的妻子、孩子。
anaknya dididik oleh orang luar, oleh Pink Dot. Itu Kata gerakan Haizi. LGBT yang besar sekali di Singapura. 孩子却交给那些医生团队，而且花了很昂贵的这个医疗费。 Kita gereja-gereja di Singapura terus berjuang supaya mereka itu menekan pemerintah supaya mengganti undang-undang nomor sekian yang perkawinan hetero itu menjadi boleh diizinkan perkawinan same sex gitu, saudara. 在新加坡，我们的教会呢，现在正在不断的来努力，好叫这个政府不可以准许那些同性的人在那里举行合法的婚姻。 Dan kita terus tekan dan Robi tidak boleh undang-undang itu dirubah. 所以呢，我们一直盼望政府不要改掉这个策略，所以一直都必须要受到保护。 Dan sampai berapa lama kita bertahan bisa kuat seperti ini, saudara-saudara? 我们知道，不晓得我们能够维持多久。 Nggak ada keseimbangan. Orang-orang yang ikut LGBT, gerakan LGBT itu adalah orang-orang yang anak-anak yang mampu, kaya dan sebagainya. Tapi mereka kehilangan keayahan, fatherhood, motherhood itu. Anda bisa menikah, tapi belum tentu Anda bisa menjadi suami yang baik. Anda bisa menjadi suami yang baik, belum tentu bisa menjadi ayah yang baik. Anda bisa menjadi ayah yang baik, belum tentu bisa menjadi opa, kungkung yang baik. Anda bisa menjadi kungkung yang baik, belum tentu bisa menjadi mertua yang baik. Silakan terjemahin. 所以呢，在新加坡呢，这个条例呢非常的紧张呢，就是因为有些人他们家庭非常的混乱，以至于不能够担保他们同性之间的那个平衡。有的时候，人家虽然他可以结婚，不能够保证他是一个好的丈夫、一个好的妻子，或者即使是一个好的丈夫，也不能够成为一个好的父母或者好的爷爷奶奶。 Wah, hebat ya. Kalau dia bisa sepanjang ini, saya akan panjangkan lagi, saudara-saudara ya. Jadi saya akan bikin panjang 2 kali lipat. Anda bisa menikah, tapi belum tentu Anda bisa menjadi istri. Anda bisa menjadi istri, belum tentu bisa menjadi mama yang baik. Anda bisa menjadi mama yang baik, belum tentu bisa menjadi. Ya udah segitu dulu lah. 即使你结婚了，你不能够成为一个好的妻子，成为好的妻子不见得能够成为一个好的母亲，或者不能够成为一个好的奶奶。 Saya bisa menjadi pendeta bagi jemaat, tapi belum tentu saya bisa menjadi pendeta bagi keluarga. 在教会我能够成为一个牧养堂会的牧师，可是在我的家里，不见得我能够牧养我的家人。 Maka ketakutan saya adalah apakah saya bisa menjadi ayah, bisa menjadi suami, bisa menjadi ayah, bisa menjadi mertua yang baik, bisa menjadi mungkin satu saat adalah opa atau kungkung yang baik bagi anak-anak dan bagi cucu saya. 所以呢，我最大的恐惧就是我不能够成为一个好的父亲，或者不是一个好的丈夫，或者以后我不能够成为一个好的岳父母，或者是成为一个好的爷爷。 Dunia tidak hancur oleh mungkin resesi atau apapun juga, mungkin oleh perang Rusia atau Ukraine, tapi dunia akan hancur dimulai justru dari keluarga-keluarga. 我想这个世界不可能是因为其他的因素而被破坏，即使是战争，这个苏联、英国、欧洲那里的地方，他们战争也不可能会到粉碎，但是家庭之间的破碎呢，才是导致这个世界进入混乱的。 Kalau keluarga itu kokoh, kuat, maka dia nggak bisa dihancurkan dari manapun juga. 就是一个家庭，它很坚固，就不可能会被其他的外来因素而破坏了。 Saya menyediakan satu ruangan di rumah saya itu menjadi chapel keluarga. 在我的 Itu 家， menjadi ruang doa keluarga. 我特意的预备了一个房间，好叫这个房间呢成为我们家人一起培养我们灵命的地方，一个小小的一个会所。 Ruang belajar sekaligus ruang doa. 是我们学习的地方，我们祷告的地方。 Saya akan taruh beberapa sebanyak mungkin lilin-lilin kecil. Jadi kalau ada satu lilin yang terbakar, itu berarti ada satu anggota keluarga saya yang masuk ke situ menyalakan lilin dan dia berdoa pribadi. 我经常放了很多的蜡烛，就是有蜡烛已经被点燃了，就表示有一个家人进来祷告，燃起了蜡烛。 Dan disitulah setiap orang ada masalah, dia masuk ke chapel dan dia berdoa di situ. 希望我的家人每一次他们遇到问题的时候，他们都进到那个房间里面祷告。
Kita melihat seperti ini pemandangan umum setiap hari. 啊，这个是我们每天看到的场景。 Kurang tidur, 不够睡觉， stres, 压力很大。 jam 2 bangun, nggak bisa tidur lagi. 有时候晚上2点起来，再不能够睡下来， Terlalu berat beban kehidupan 生 ini. 活的压力太沉重了。 Munculnya jadi sakit kepala sebelah, migran, sakit ma, syaraf kejepit dan sebagainya. 结果发生了扁头痛，或者是胃痛，或者是这个神经系统受到了损坏。 Dokter juga kehabisan ilmu, dikasih obat ini nggak baik, dikasih obat ini nggak baik, pergi ke situ nggak baik, pergi ke sono nggak baik dan sebagainya. 啊，甚至于医生也不晓得应该用什么药物来治疗，用这个用那个药物呢，都试过了，还是不能够痊愈。 Anda lupa obatnya. 我们忘记了最好的药品， Tuhan Yesus dan iman, saudara. 就是主耶稣和我们的信 Tapi kita 心。 nggak punya doa di rumah. 可是呢，我们在家里却没有祷告的时 Kita 间。 cuma kalau doa makan dan ke gereja. 我们只有记得在教会祷告，在家里吃饭之前的谢饭祷告。 Barulah kita mengerti kenapa Tuhan kasih hari Sabat. 这样的情况发生，才明白为什么神给我们安息日。 Orang di zaman sekarang tuh 7 hari nggak cukup. Tambah, kenapa Tuhan nggak menciptakan 12 hari? 啊，现在的人很贪心啊，7天不够，为什么上帝不制造12天？ Tuhan kasih hari Sabat supaya kita bisa beristirahat. 上帝给我们安息日，好叫我们休息， Supaya kita semuanya nggak gila kerja. 好叫我们不成为一个工作狂的人， Supaya pendeta juga tidak gila pelayanan. 好叫牧师传道也不会一直忙着在那里服侍。 Buat apa pelayanan, betapa terkenal dan sebagainya. Tapi kehilangan keluarga itu malah petaka yang paling besar, saudara-saudara. 啊，即使一个人再出名也好，再成功也好，就是失去了他的家人，是一个最大的灾难。 Baru kita ngerti kenapa Tuhan bilang hari Sabat berhenti. Siapa yang tidak berhenti, lenyapkan dia. 啊，所以我们才知道为什么上帝这样的吩咐，在安息日必须停止，不停止的要治死他。 Saudara tahu apa artinya dilenyapkan? 你知道什么叫做被除灭呢？ Artinya begini, saudara-saudara. 他的意思就是这样子。 Barang siapa yang melanggar hari Sabat, dilenyapkan. 侵犯安息日的必须被剪除。 Itu bukan berarti pada waktu hari Sabat dia bekerja langsung geledek guntur, bam, mati dia. Enggak begitu, 并 saudara-saudara. 不是说在上安息日的时候他工作，然后就被雷打，或者是马上被打死。 Tapi artinya adalah kalau engkau tidak pernah berhenti satu hari, engkau terus bekerja, maka satu saat engkau akan lenyap. Keluargamu lenyap, kesehatanmu lenyap, pikiranmu lenyap, dan kau akan kehilangan iman dan segala hartamu. 啊，就是说，就是你 Itu 没有 artinya 停 lenyap, 止 saudara-saudara. 在安息日的时候没有停下来，那你在忙着的话，以后呢，就有一天降临到你的家人、你的工作、你所拥有的一切都会被除灭。 Ada 都 jemaat 会没有 bertanya, 了 apa artinya dilenyap? Apakah saya hari Minggu kerja terus Pak, tapi nggak mati-mati katanya gitu ya? 啊，有些人说我星期天工作，可是我还是一样的活着，没有被除灭。 Firman Tuhan ini salah dong Pak? 啊，难道这个圣经的话语不正确吗？ Enggak salah. 没有错误的。 Satu saat engkau akan kehilangan apa yang kau sudah raih sekarang ini. 将有一天，你将会失去你所拥有的一切。 Beberapa tahun kemudian dia bilang, 也 iya 许几年之后， anak saya lenyap sekarang Pak. 啊，你才发现我失掉了我的孩 Anak 子。 lenyap itu bukan mati, 孩子失去了，并不是说他死了， tapi sudah nggak menghormati lagi ayahnya. 但是已经不再尊重父母， Dia hidup dengan dia sendiri dan cara dia sendiri dan sebagainya. 他过着自我中心的生活，过着他自己喜欢要的生活， Dia tidak pernah lagi ke gereja. 不再到教会， Dia hidup tidak karu-karuan. 他生活在一团混乱的情况中， Itu artinya lenyap. 这就表示说他已经被剪除 Betapa 了。 pentingnya lo jaga berhenti satu hari, saudara. 所以呢，我们非常的重要，要守安息日 Sabatnya pendeta itu Senin, saudara-saudara. 啊，就是牧师传道，他们的安息日是在星期天、星期一。 Ya berhenti. 星期一的时候就停下来 Jalan-jalan sama pacar saya itu, saudara-saudara. 啊，跟我的女朋友出去 Tapi 逛街。 pendeta istirahatnya ngapain? 但是想请问牧师 Ya 传道 hari Senin 放 kita 假干嘛 hari Senin kita kulineran aja, nasi padang lah. Ini 啊，我 semua 们 kita 可 cari 能到 makanan, 处去 saudara-saudara. 吃饭，吃我们想吃的东西， Kadang sama anak dan waktu Yusuf. masih di Singapura. 跟孩子一起出去。 Nomor 1, apa artinya hari Sabat penting? 所以呢，安息日最重要的事情是什么呢？
berilah kesempatan kepada tubuh untuk istirahat. 让我们的身体拥有这个休息的时间。 Maka kalau hari Senin atau libur, bolehlah saya bangun siang, saudara-saudara. 所以呢，星期天或者是我的假日，我可以更迟一点起床。 Nah, ada anak yang menoleh ke orang tuanya. 然后呢，有小孩子马上看父母，可以 Saya 给我 yakin 更 dia 迟起 bangun 床 siang dan minta izin kepada papa mamanya, jangan dibangunkan. 他希望不要把我太早的喊叫起来。 Karena doa Yohanes, Rasul Yohanes itu bilang apa? Supaya engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Aneh ya. 因为那里所讲的呢，就是好像你身体健康，一切安好。 Itu 3 Yohanes, surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Doanya bukan kerohanian kita, doanya supaya kamu baik-baik dan sehat-sehat saja. 那是约翰书信3第2节那里说到，并不是说要你们怎样的情况，乃是健康安好。 Persoalan lain adalah ketika saya klik dia nggak mau berganti-ganti, saudara-saudara. 可是呢，这个关键就是为什么自己会换的这个 Nah, 屏幕。 Anda lihat kalau kita beristirahat, itu tubuh melakukan detoksifikasi, melepaskan racun-racun pikiran, maka betapa pentingnya kita istirahat. 所以我们看到，当我们在休息的时候，我们的身体正在排毒，无论是我们的思想，我们体内的那些毒气都可以排出去。 Berbahagialah orang yang ketemu bantal langsung tidur, saudara-saudara. 所以那些碰到枕头就能够睡的是很有福气的人。 Tapi nggak berbahagia kalau ketemu khotbah langsung tidur, jangan 但是 saudara 呢， ya. 听到的时候就打瞌睡，那个是最没有福气的人。 Tetapi kalau dengar khotbah bisa tidur, ya puji Tuhan lah, berarti khotbah saya itu bisa membuat saudara sehat. 听到会打瞌睡也不错啦，让你们可以更健康。 Ayolah kita tidur 5 menit bersama-sama, saudara. 好不好？给你们5分钟睡觉呢？ 5, ada auto langsung aja ya. Ada 5 tanda tubuh perlu istirahat. 我们知道身体有5个症状，告诉我们必须要休息。 Sering merasa capek tanpa sebab. 经常没有理由的感到很疲累， Saya nggak kerja apa-apa tapi capek. 我什么事情都不干，但是很累， Itu berarti hatimu yang capek bukan badanmu. 表示你的心累了，不是你的身体 Kau 累 perlu 了。 istirahatkan. Yang kedua adalah butuh pasukan energi. 第二就是需要有能量进来。 Kayaknya butuh minum doping minuman-minuman suplemen itu sebagainya ya. 感觉到身体很不舒服，所以呢需要吃一些的补品或者是营养。 Jangan ya, saya enggak pernah minum minuman suplemen itu 我 saudara-saudara 告 ya. 诉你们，我们不需要，我也从来没有喝。 Cepat tersinggung dan emosional. 很容易的被受伤害，或者是很情绪化。 Tiba-tiba anak dimarahi, suami dimarahi, istri dimarahi. Itu tanda dia sebetulnya butuh istirahat secara batin atau secara fisik. 无缘无故的会找别人发脾气表示呢他的这个身体需要休息， Sering pusing. 经常头晕 Ntar pusing sebelah, pusing depan, belakang dan sebagainya. 这个扁头痛也好，或者其他的原因的 Kadang-kadang 这个 susah 头晕， fokus, saudara-saudara. 而且也很难聚焦 Jangan sampai terjadi ini, saudara. 千万不要发生这样的状况 Masa muda kita kerja keras, kumpulin duit udah banyak tapi untuk berobat di hari tua. 年轻的时候忙碌工作很多钱财，可是在年老的时候都花费出去 Masa muda bekerja keras, tidak perlu teman ya, tapi di masa tua akhirnya kesepian dan kehilangan teman. 年轻的时候忙碌工作不需要朋友，可是年老的时候呢非常的寂寞，需要朋友的时候已经失去了他们 Wah, kasihan kita, saudara. 这样的人好可怜。 No, jangan, saudara. 所以呢，千万不要发生在我们身上。 Kita perlu bekerja keras. 我们需要工作， Tapi kita juga perlu sosialita. 我们也需要有交 Kita 际 perlu 的生 teman. 活，我们需要朋友， Supaya itulah yang menjadi aset kita di masa tua kita. 因为他们将成为我们年老的时候的一个资产。 Yang kedua, membangun kerohanian pribadi. 第二呢，就是建立我们这个灵命的生活。 Oke, saya mau lebih gampang. Hari Minggu mesti berhenti. 所以我要说，星期天我们必须停止下来， Minggu mesti berhenti dari semua kegiatan. 停止不做其他的活动。 Kegiatannya adalah supaya kita bisa beristirahat, dan yang kedua kegiatan kita adalah membangun kerohanian pribadi dan keluarga. 停止活动呢，但是我们所要建立的就是我们一家人，还有我们的灵命的生活必须被建立起来。 Hari Minggu tidak cukup hanya ke gereja.
所以星期天不单只需要来到教会， Gereja menjadi pusat penyembahan, iya. 教会成为我们一起来敬拜的地方，那 Tapi 是正确 dengarkan, 的。 gereja bukan pusat pendidikan iman. 但是要知道，教会并不是我们培养我们信心的地方。 Gereja pusat penyembahan, tapi bukan pusat pendidikan iman. 教会是敬拜的地方，并不是一个来培养这个灵命的地 Mungkin 方。 Anda baru mendengar ini. 也许你才觉得这是 Di dalam 第一次 ruangan 听到 ini kita menyembah Tuhan. 我们在这里，我们都是敬拜上 Maka lagu 帝。 diawali dengan maka jiwa, semua mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan. Kita senang menyembah Tuhan. 所以呢，我们的诗歌呢，一开始我们都是不断的敬拜赞美神，我们来到他的面前。 Satu gereja di Singapura itu menyembah Tuhan 1 jam. Setelah itu mereka keluar dari ruangan utama, dari main sanctuary-nya. Lalu mereka bagi ke kelas-kelas. Mereka mendalami khotbah itu. Dan gereja itu bertumbuh dengan luar biasa. 在新加坡有一间教会，他们唱诗歌敬拜是1个小时，之后呢，他们就出来，在一些的小组里面，他们一起学习。他的教会呢很进步。 Tapi setelah itu mereka kasih PR untuk balik ke rumah. Lalu berdiskusi lagi firman Tuhan itu dengan keluarga. 然后呢，在小组呢，他们也有一些的家庭的做的作业，回到家里跟家人一起来讨论学习。 Bait Allah, pusat penyembahan. 所以呢，上帝的殿是我们敬拜他的地方。 Sinagoga itu pusat pendidikan iman. 然后呢，那个会所呢，就是培养灵命的地方。 Nah sayangnya saudara-saudara, kita di zaman sekarang lihat gereja. Semuanya menjadi pusat pendidikan di situ. Penyembahan di situ. Begitu kita pulang ke rumah, tidak ada lagi bicara firman Tuhan. Tidak ada lagi suasana rohani di situ. Sehingga firman Tuhan kosong. Rumah itu melompong saudara-saudara. 所以呢，很可惜的，现在呢，很多教会呢都把所有的属灵活动在一个地方举办，在教会里面敬拜，在教会里面培灵，然后呢，在家里什么都没有再提到关于属灵的事情。 Tuhan pesan apa? Ulangan 6 ayat 6 dan 7. 我们要看在这个生命记第 Kalau engkau mendengar firman Tuhan, 当你听到的时候， ajarkan itu lagi berulang-ulang di mana? 你必须反复的在哪里教导呢？ Di rumahmu. 在你的个人的家中。 Kalau engkau mendengar firman Tuhan, kau belajar firman Tuhan, ajarkan itu berulang-ulang kembali di rumahmu. Pada waktu engkau sedang dalam perjalanan, dengan siapa? Dengan keluarga kita. Ajarkan itu berulang-ulang di rumah, bukan di gereja. Orang begitu aktif di gereja, ikut PA, ikut KTB, ikut komsel, ikut paduan suara, ikut pelatihan-pelatihan. Tapi pulang ke rumah, nol. Nggak ada kegiatan-kegiatan rohani apapun pada hari Minggu, 1 kali 1 minggu. 所以呢，我们看在生命记那里说到，今日所吩咐你们的话，都要记在心上，要殷勤教训，无论是在家里或者是行在路上，躺下起来都要谈论。所以呢，不是在教会里面一直忙碌的来培灵或者是敬拜，然后在家里却没有讨论，没有学习。 Kesalahan yang terbesar kita paksa anak-anak kita ke gereja untuk menyembah Tuhan. Tapi kita tidak melakukan pendidikan iman di rumah-rumah kita. 一个最大的错误就是许多的父母把孩子们强迫的带到教会去，可是在家里却从来没有培养他们的灵命，没有跟他们讨论属灵的事情。 Maka kita bilang, kok dia begitu aktif di gereja, kok bisa begitu ya? 然后呢就会发生，人家就说他在教会那么的属灵，在家里的完全不同。 Karena nggak ada pendidikan iman, nggak ada akarnya saudara-saudara. 因为他的灵命呢没有根。 Ibadah nggak menjamin orang itu bisa menjadi Kristen selamanya. 一个人敬拜神，从参加聚会，并不表示他是一个拥有信心、永 Tapi 远 pendidikan 能够有 iman 力量的。 itu kemungkinan besar dia bisa setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. 但是一个人的灵命受到栽培，他就会在神的面前忠心，一直到永永 Amsal 远远。 22 ayat yang ke-6 berkata demikian. 箴言书22章第6节那里讲， Maka lihat orang Israel saudara-saudara. 所以我们要来看这些以 Bait 色列人， bait Allahnya hancur. Mereka nggak punya bait Allah sampai sekarang. 他们知道现在没有这个圣殿， Tapi sistem pendidikan nggak bisa hancur saudara-saudara. 可是他们的这个教育制度没有被破坏 Saya bilang keren ya. 所以我看这个很了不起。 Mereka tidak menyembah Tuhan 他们虽然已经没有了圣殿的地方来敬 di 拜 bait，Allah.
他们在圣殿没有再有敬 Tapi 拜。 sampai sekarang orang Yahudi tetap dia menyadari dia adalah Yahudi. 可是直到现在呢，以色列人、犹太人知道他们是犹太人。 Bait Allah hancur, tapi rumah mereka menjadi pusat sistem pendidikan dan penyembahan. Mereka tidak khawatir itu, saudara-saudara. 圣殿被破坏了，可是他们的家中却成为他们栽培灵命的这个地方，他们的灵命没有被破碎。 Tapi kita gereja tutup oleh karena pandemik, kita kacau semuanya. Kita seolah-olah pegangan itu kehilangan pegangan. 可是呢，当我们这个疫情的时候，我们的教会关闭，我们每一个人就好像非常的彷徨，不知道怎么样来培养我们的灵命。 Di mana engkau sebagai ayah? 你们当父亲的在哪 Engkau nggak 里？ pernah mengajak anak-anakmu dan istrimu untuk berdoa. 从来没有要你的孩子们、妻子一起祷告， Sedikit aja, 5 menit aja berdoa bersama-sama. 即使是5分钟一起祷告。 Di mana engkau sebagai istri? 是谁在家里扮演？ Engkau nggak pernah mengajak suamimu dan anak-anakmu atau cucumu. Ayo kita doa bersama-sama. 5 menit aja kita doa bersama. Ini reguler, family altar senantiasa. 就是一个持续的在家里的一个敬拜，丈夫、妻子、孩子们一起来敬拜祷告。 Itu sebabnya kita akan kehilangan dan lenyap semuanya. Oleh karena kita nggak menjaga, berhenti hari Sabat itu kita nggak mengajarkan pendidikan iman rohani bagi keluarga kita. 所以呢，就是我们没有培养在家里那个属灵的气氛，我们就真的失去了那个守安息日的那个安静。 Yang ketiga, apa pentingnya hari Sabat? 第三就是这个安息日的重要性是什 Membangun 么？ relasi dan keakraban keluarga. 就是建立家人之间的关系。 Satu sekolah dari Senin sampai Jumat, papanya kerja, mamanya juga sibuk. Hari Minggu semua tidak sibuk itu. Bisa nggak kita bilang gini, hari Minggu adalah hari tanpa internet. Kita hanya bersakap 我们经常 bersama-sama. 看到周一到周日的时候呢，大家都非常的忙碌，无论是去学校的、工作的，好不好？在周末的时候，我们有一天没有用网络，大家能够彼此面对面的交往。 Nggak usah 1 harian, 1 jam aja. 可能不能够一天1个小时就够了， Di situ kita ngobrol sama anak kita. 可以跟孩子们聊天， Di situ kita bicara dengan pasangan kita. 可以跟我们的配偶 Di 聊 situ 天 kita，akhiri dengan doa bersama-sama. 而且后来我们一起祷告。 Dulu kita punya family altar hari Minggu malam. 以前我们在星期天晚上，我们有家庭的敬拜。 Tapi Minggu malam waktu pandemik, Ibu Lydia ada pelayanan untuk domestic worker, untuk para pembantu rumah tangga. 可是后来呢，因为疫情的关系，师母就有一个跟他们那些家庭助理的人的一个机会。 Akhirnya kita robah menjadi Senin malam. 后来我们就改为周一晚上。 Anak di Shanghai satu di Kuala Lumpur. Tapi kita bisa tetap lewat Zoom ataupun lewat video call, kita doa bersama-sama. Dan bergilir, saya pimpin, Senin depan dia. Dan anak-anak tidak diajarin tapi dia bisa sendiri untuk memimpin dan sebagainya. 所以呢，我们家人虽然分散，一个在上海，一个在马来西亚，一个我们在新加坡的，但是我们每一个星期呢，都可以有家庭的敬拜，轮流带领。 Kita bisa share satu dengan yang lain. Apa yang mau didoakan? 我们可以分享我们需要祷告。 Saya paling suka kalau ada anak saya memimpin, Papa apa yang mau didoakan. Dan bulan-bulan terakhir ini mereka mendoakan untuk hari emeritasi saya besok. 我的孩子们，他们经常呢会跟我一起祷告，也会提起他们需要关注的项目。最近呢，他们每一次都为我这个退休的这个机会祷告。 Anak saya mendoakan supaya Papa tetap bisa kuat menghadapi pensiun dan tetap melayani. 我的孩子，他们的祷告呢，就是求神能够继续的帮助做爸爸的，永休之后还是能够被神使用来服侍。 Saya tidak pernah mengajar mereka berdoa, tapi mereka bisa berdoa dari kebiasaan. 我没有教他们怎么样祷告，是他们因为习惯了会祷告了。 Saudara punya mesbah doa keluarga. 请问我们在家里有没有这个家庭的祭坛呢？ Sorry saya mau tanya gini, saudara punya deposito? 我没有说你有没有在银行的定期存款， Saudara sudah asuransikan anak saudara satu persatu. 或者你为了你的孩子每一个人买了这个保险， Saudara tidak akan khawatir masa depan anak dan cucu saudara. 你不需要为你孩子们的前途忧虑。 Tapi pernahkah Anda khawatir tentang iman mereka? 可是你是否曾经为他们的灵命感到操心？ Jangan bahagia karena mereka masih ke gereja. 不要因为他们有去教会，你就觉得已经足够 Karena 了。 gereja tidak mendidik mereka. Gereja hanya mengajarkan penyembahan dan beribadah kepada Tuhan.
因为呢，教会并不能够培养他们的灵命，只有能够在那里教他们怎样敬拜来赞美神。 Berhenti, 所以我们要停下来， rangkul keluargamu, 我们要拥抱我们的家 peluk 人， keluargamu, 我们要拥抱我们的家 sharing 人， bersama-sama. 跟他们一起来分享生命。 Saya ke kantor naik sepeda sekarang. 我去上班，我是骑着自行车去的。 Dan dari kebiasaan dulu kalau saya pergi ke kantor saya selalu mencium istri saya. 我还没有去上班之前，我一定会跟我的妻子亲吻。 Dan akibatnya anak juga kalau pergi ke sekolah minta juga dicium oleh mamanya. 所以呢，孩子去上学之前也是会跟妈妈要亲吻。 Saya tanya kenapa nggak minta cium saya? 我问他为什么不跟我要呢？ Papa LGBT ya. 他说：“爸爸，你是同性恋吗？” Tapi itulah indahnya bersama-sama karena kita berhenti dan kita bersama-sama membangun. 所以呢，我们真的是能够在安息日的时候停止下来，那个是非常的美好。 Di hari Sabat itulah kita penting membangun keluarga. 因为在安息日，我们很重要的就是建立家人的关系。 Kalau di rumahmu ada cucumu, 就是你的家里有你的孙 ada 子， anak-anakmu. 还有你的孩子们。 Saya kira itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan supaya kita bisa mengkader anak-anak kita. Dan disitulah kita membangun mini keluarga, mini gereja. Disitulah kita bisa membentuk anak-anak kita. Dan kita nggak akan pernah kehilangan anak-anak dan cucu-cucu kita. 我相信，当我们的家人当中有孩子、有孙子能够在一起，那个是神给我们的特权，好叫我们能够在家庭中来一起培养这个敬拜神的气氛，以至于培灵。 Orang Yahudi kalau hari Sabat ngapain? 犹太人在安息日做什么呢？ Merayakan bersama keluarga. 他们一家人一起来庆祝。 Yang kedua, 第二， pergi ke bait Allah untuk dapat satu ayat dari Torah. Lalu mereka pulang ke rumah belajar lagi itu Torah. 他们去这个堂会那里邀请来要得到一节的经文诫命，他们回家再学习。 Ada satu keluarga bagus sekali itu kalau anaknya ke remaja dia tanya. 有一个家庭，他的孩子是少年人，去教会回来，他就会问他 Khotbah apa tadi? 你们听的 Kalau 什么 anaknya ke 道 sekolah minggu ditanya firman Tuhannya apa tadi? 小孩子呢就是说 Ayo 今天 dong 听什么 ceritain 道 lagi ke papa gitu ya. 请你把你听到的学习告 Lalu 诉 ceritain 爸爸 dan bisa dengan otomatis begitu cairnya bisa berbicara kembali firman Tuhan. 所以呢，这个孩子呢从小习惯能够讲述他听过的道理。 Setelah itu mereka mengunjungi keluarga-keluarga atau tetangga-tetangga yang jaraknya tidak boleh lebih dari 1,8 kilometer. 然后呢，他们就会在他们附近的不离开1.8公里的那个家人，或者是他们的邻居。 Peraturan Sabat begitu ketat bukan untuk menindas kita, tapi untuk membentuk kita supaya kita jangan pergi jauh-jauh, tapi tetangga kita dan keluarga dekat kita nggak perhatiin. 所以呢，他们这个安息日的规矩非常的严谨，并不是说要来压迫他们，乃是要他们能够关注四周围的人，不需要去到很远，但是他旁边的人。 Makanya yang keempat itu kita menerima tamu, tetangga kanan kiri kita terima tamu. 所以呢，第4点呢，就是说我们能够接纳我们的邻舍来家里做客。 Lalu mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian spesial, nyanyian-nyanyian khusus dan sebagainya. 而且他们也经常唱一些特别的歌曲。 Kan agak lucu kalau keluarga Kristen disuruh berdoa, canggung. 所以呢，就是家人一起祷告，感觉到很不习惯，那个是一件奇怪的事情。 Ada satu anak bilang, Papa doa deh. 有一个孩子跟爸爸说：“你带领祷告。” Malu papanya nggak bisa doa, 他的爸爸 saudara-saudara. 却不能够带领。 Kalau pakai istilah sana, Masya Allah, saudara-saudara gitu ya. 所以呢， Suruh 很糟糕 doa deh kagak 不会 bisa, 祷告 saudara-saudara ya. Yang keenam adalah membacakan Torah. 第6呢，就是他们读这个可拉。 Yang ketujuh, kreatiflah untuk menciptakan suasana Sabat itu menyenangkan. 第7呢，就是很有创意的，把这个安息的安排的非常的温馨。 Maka pelajaran untuk kita, saudara-saudara. 所以呢，带给我们学习的功课。 Ini bulan keluarga. 这个月份是家庭月。 Jangan hanya Agustus, tapi Agustus ini adalah startnya untuk terus sepanjang tahun kita. Kita punya mesbah doa keluarga. 不要单指8月份，乃是这个8月份开始，我们就要培养家庭的祭坛。
Kita istirahat bekerja, tapi kita bekerja aktivitas untuk keluarga, membangun spiritualitas sosial kita satu dengan yang lain. 我们停止在社会上的工作，乃是我们在家里来努力来培养我们的家人、我们的交际、我们的灵命。 Seorang opa dia bawa handphonenya ke toko servis. 有一个爷爷把他的这个手机带到修理站， Tolong servis 希 HP 望 saya. 他的手机可以被修理。 Dibuka sama tukang servis, nggak ada yang rusak. 修理员打开这个手机说一点都没有毛病。 Iya, tapi nggak pernah berdering ini handphone. 他说没有毛病，但是这个手机从来没有响过， Ya, tapi nggak rusak. 没有坏。 Ternyata anak-anaknya nggak pernah telepon dia. 原来他的孩子们从来没有打电话给他。 Ya nggak pernah telepon, ya nggak berdering handphonenya, dikira rusak. 既然没有打电话，当然这个电话不会响，以为是坏 Hari 了。 Minggu kita telepon orang-orang kita, sahabat-sahabat, teman-teman kita. Disitulah kita membangun sebuah social religious. 所以呢，但愿我们用手机联络我们的家人，我们来建立我们家人之间的感情。 Ingat, rumah kita itu adalah pusat pendidikan iman 要记 bagi 得 keluarga kita. 我们的家里是我们培灵的一个主要的中心。 Mari kita berdoa. 我们大家来进入祷告。 Kami mau berkata dengan jujur, Tuhan, banyak orang tahu kami ke gereja, tapi banyak orang tidak melihat kehidupan gerejani di dalam kehidupan kami. Banyak orang tahu kami Kristen, tapi banyak orang tidak melihat Kristiani dalam kehidupan kami. Banyak orang tahu kami menyembah Tuhan, kami senang dengan puji-pujian Kristen, kami senang dengan lagu-lagu Kristen. Tapi banyak orang tidak melihat sistem pendidikan iman di dalam keluarga kami. Firman Tuhan tidak pernah berbunyi di keluarga kami. Doa tidak pernah bersuara di keluarga kami. Firman Tuhan kami baca di gereja, doa di gereja. Tapi di rumah kosong. Kami kembali kepada kesibukan kami masing-masing. Anak-anak dengan games, internet, HP, Instagram. Mikir tiap hari mau bikin TikTok apa dan sebagainya. Tapi kosong firman Tuhan. Satu saat akan lenyap. Dilenyapkan. Bukan oleh Tuhan tapi oleh diri sendiri. Kami tidak mau ya Tuhan, kami kehilangan generasi kami, kehilangan iman kami. Kasihanilah kami Tuhan. Kalau bulan keluarga GKI Jatinegara selalu mengingatkan kami dan menyadarkan kami. Tapi setelah masuk September kami lupa lagi. Kiranya rumah kami menjadi mini gereja, di mana disitulah pusat pendidikan iman kami. Supaya anak-anak kami tidak lenyap oleh dunia ini. Oleh gerakan-gerakan yang begitu masif lewat berbagai media sosial. Kalau di rumah kami ada keluarga besar, itulah hak istimewa. Berarti Tuhan berarti Tuhan menaruh sebuah kepercayaan dan tugas mulia kepada kami. Agar anak-anak kami, cucu-cucu kami, mereka akan menjadi generasi Kristen yang akan tidak pernah, sekali lagi tidak akan pernah hilang, dilenyapkan oleh apapun juga. Tuhan, dunia sedang lenyap oleh berbagai kejahatan dan kepuasan apapun. Tapi kami ingin generasi kami tidak lenyap. Ruangan ini hanya menjadi pusat penyembahan. Tapi kami akan ajarkan kembali khotbah setiap minggu. Ajarkan berulang-ulang. Di rumah, di perjalanan, di setiap tempat di mana kami bersama keluarga. Berkati kami semua Tuhan. Firman Tuhan telah selesai.
dilengkapi dengan perjamuan kudus. Kiranya anugerah-Mu menguatkan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini, masa depan. Ingat pengakuan dari barisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikianlah kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sedang duduk. Perjamuan kudus akan diambil oleh hambanya. Sebelumnya kita nyanyikan satu buah pujian. Kisah salib Tuhan Yesus. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus, darahnya mengalir dari rusuk untuk menebus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu, cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Mari kita masuk dalam doa syafaat bersama-sama. Mulai hari ini Tuhan, nanti malam kami akan berusaha untuk mengajak dan menciptakan sebuah rutinitas doa keluarga. Walaupun kami tahu agak canggung, tapi kami ingin memulainya ya Tuhan. Kiranya perjamuan kudus memeteraikan dan menguatkan tekad kami. Kami berdoa untuk gereja ini, untuk GKI Jatinegara, rumah rohani kami. Tuhan berkati di sini kami bertumbuh, kami menyembah Tuhan, kami beribadah, kami menguduskan hari Sabat. Tapi setelah kembali, kami akan membangun kembali gereja di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kesehatan kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah juga demam berdarah, cacar monyet yang makin meningkat. Kiranya anugerah-Mu memimpin dan memberkati supaya kami menjaga kesehatan kami dengan sebaik-baiknya. Tuhan juga tolong dan berkati untuk kehidupan keluarga kami. Ada banyak pergumulan-pergumulan kami, tapi kuatkan kami Tuhan, supaya kami tidak pernah meninggalkan Tuhan dan mengambil jalan pintas yang makin menjauhkan diri kami dari kebenaran firman Tuhan. Teruslah tolong kami Tuhan. Ingatkan kami, firman Tuhan meteraikan dan suara hati kami akan terus bekerja bersama-sama dengan Roh-Mu Tuhan untuk terus senantiasa berada di dalam jalan Tuhan. Tuhan, kami seringkali merasa kesepian, tapi kiranya Tuhan kami sadar Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhanlah sahabat kami yang sejati. Tuhan berkati Indonesia negeri kami, berikan berkat-Mu, hikmat kepada para pemangku kesehatan, supaya dengan hikmat mereka juga bisa bagaimana mengendalikan COVID
dan mencegah pandemi-pandemi yang lain di Indonesia. Berdoa untuk Menteri Keuangan bersama dengan Bapak Presiden dan jajaran menteri yang lain supaya bisa mengendalikan negeri ini tidak jatuh ke dalam resesi. Kami bersyukur Indonesia tetap tangguh, kuat sampai dengan sekarang ini. Tapi kiranya Tuhan terus pimpin dan berkati, supaya Indonesia tidak seperti negara-negara yang lain yang hancur oleh karena resesi ini. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati Jakarta, Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati kesehatan kami, Tuhan berkati pasangan hidup kami, Tuhan berkati anak cucu kami, Tuhan berkati ekonomi kami, Tuhan berkati firman Tuhan dalam kehidupan kami. Banyak hal ingin kami doakan ya Tuhan. Tapi secara khusus untuk bulan keluarga, agar ya hari ini kami mulai, dan sepanjang Agustus kami akan memulai satu keluarga yang memberkati, bukan dengan materi, tapi memberkati dengan keteladanan dan dengan firman Tuhan. Dan biarlah semua orang boleh melihat di keluarga kami ada pendidikan iman yang baik. Tuhan tolong dan berkati. Terima kasih kiranya panitia yang telah menyusun berbagai acara, kiranya Tuhan berkati semuanya ini untuk membangun keluarga kami. Generasi demi generasi, turun-temurun. Kami tidak akan pernah melupakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati majelis jemaat, berkati pendeta, penatua, diaken, para penginjil. Satukan hati untuk terus membangun gereja ini. Makin hari makin diberkati, bertumbuh dan bertambah. Banyak hal ingin kami doakan Tuhan. Tapi dalam keterbatasan waktu dan bahasa, kami tidak sempat mendoakannya sekarang. Tapi kami akan melanjutkan doa syafaat ini di rumah kami masing-masing sebagai pendoa-pendoa syafaat. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Dan doa Bapa kami akan mengakhiri doa syafaat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, pada setiap minggu pertama kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri berkata di dalam Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah pembandaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop bisa minta dari petugas. Adakah yang belum punya amplop perpuluhan? Bisa mengacungkan tangan. Kini marilah kita memberi persembahan perpuluhan dengan sukacita, mas gempur. Ayo jemaat Tuhan yang telah diberkati dengan berkat Tuhan yang selalu ada. Lakukan kewajibanmu, berikan persembahanmu dengan sukacita. Sepersepuluh dari penghasilanmu, kembalikan kepada Tuhan. Ayo jemaat Tuhan yang telah diberkati. Ayo jemaat Tuhan yang telah diberkati.
bersyukur dipimpin oleh Pendeta Wendy. Bapa dalam surga, kami serahkan ya Tuhan persembahan perpuluhan yang kami berikan lewat ibadah ini ataupun yang dilakukan lewat transfer. Kami menyerahkan ya Tuhan dengan benda finansial materi ini. Tuhan akan mengubahkan menjadi hal-hal yang penuh dengan makna, kebenaran yang kami pakai di dalam pekerjaan Tuhan untuk penginjilan, untuk pembinaan, untuk membiayai operasional, untuk menolong jemaat yang sedang dalam kesulitan. Dan bila Tuhan akan menolong para bendahara Allah yang ada di gereja ini, bisa mengolah uang ini dengan baik. Dan yang terutama bukan hanya uang kami, namun seluruh hidup kami menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadah yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Jemaat yang keseluruhan dengan tetap berdiri. Biarlah kita semua boleh memuji Dia dan mengagungkan nama Dia, Raja di atas segala raja. Bersyukurlah. Kita boleh tepuk tangan semua. Menyanyikan lagu ini. Dengan sukacita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, bersetianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Saudara, terimalah berkat Allah
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你扬脸，使你平安，从今时直到永永远远。阿门。 Jemaat seduduk, jemaat sekalian, hari ini hari yang spesial bagi kita. Lagu Happy Birthday boleh nyanyikan? Happy Birthday, siapa yang berulang tahun? Kim, musik. Happy Birthday. Ayo, hari ini kita sungguh berbahagia karena dua pendeta kita berulang tahun. Tepuk tangan. Pendeta Yosef Theo tanggal 5 Agustus, pendeta Wendy 2 Agustus. Suatu hal yang istimewa, dua pendeta di dalam satu kebaktian boleh hadir. Yuk kita nyanyikan Happy Birthday semua dengan tepuk. Berdiri semua. Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday. Lebih cepat. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Tiup lilin dikipas aja be, dikipas. Kipas. Tiup lilin, kipas. Tiup lilinnya, kipas lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya. Sekarang Makan kue dulu. Mbak, dipotong kuenya. Oke, selamat ulang tahun. Minta doa. Penginjil Yuli boleh berdoa? Oh ya, pendeta Chelsea ada minta ya, boleh mendoakan untuk pendeta Theo dan pendeta Wendy. Spesial. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Kami boleh merayakan hidup dan pelayanan dari kedua gembala kami di tempat ini. Bersyukur untuk kehidupan dan pelayanan pendeta Yosef Theo. Bersyukur bagaimana Tuhan sudah memimpin kehidupan dan pelayanannya selama bertahun-tahun dengan setia melayani jemaat, memberitakan firman Tuhan. Dan kami bersyukur karena besok Pak Theo akan diemeritasi, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kepadanya satu kuasa, bukan hanya pada waktu melayani sebagai pendeta, tetapi juga setelah mengalami emeritasi di dalam pelayanan, setelah emeritasi ini boleh terus membawa berkat-berkat Tuhan untuk jemaat. Tuhan, kami juga doakan untuk keluarganya, Ibu Lydia dan anak-anaknya. Tuhan kiranya memberkati mereka supaya boleh terus mendukung pelayanan pendeta Yosef Theo di tempat ini. Dan juga untuk pelayanan di masa yang akan datang. Tuhan, kami juga bersyukur untuk pendeta Wendy yang juga merayakan ulang tahun. Kami bersyukur bagaimana Tuhan sudah memimpin pendeta Wendy boleh datang ke tempat ini melayani Tuhan. Tuhan kiranya boleh memakai pendeta Wendy di dalam hidup dan pelayanannya, memberkati seluruh jemaat di tempat ini. Dan juga istrinya dan anak-anaknya Tuhan memberkati dimanapun mereka berada, sehingga apapun yang mereka lakukan boleh memuliakan Tuhan sebagai sebuah keluarga.
Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kedua gembala kami ini. Berkati setiap kami juga sebagai jemaat boleh mendukung kedua gembala kami ini di masa yang akan datang, sehingga pelayanan Tuhan boleh dikerjakan dengan baik dan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nanti aja. Foto. Lagi megang kue. Oke. Tiga pendeta. Oke. Oke, jemaat boleh saat teduh ibadah selesai. Oke, musik. Saya persilakan jemaat juga boleh. Oh, ada satu pengumuman, sorry lupa duduk sebentar. Ada pengumuman penting dalam rangka bulan keluarga. Jadi bulan keluarga banyak acara nih ya. Kita ada lomba foto. Nah, ini lomba foto. Hadiah cukup menarik tuh, hadiah cukup banyak. 2 voucher Traveloka berjumlah 1 juta, 6 voucher KFC 200.000, 200 voucher Indomaret, 30 hadiah hiburan. Jadi foto syaratnya Bapak Ibu boleh baca ya. Jadi foto salah satu keluarga, di foto berusia di bawah 15 tahun dan di atas 15 tahun ya. Foto keluarga dikumpulkan pada tanggal 29 Agustus. Jadi dalam rangka ulang tahun gereja, jadi jemaat sekalian boleh mengadakan foto ya. Bisa dikirim ke panitia. Dikirim ke WA 0811 8852 855. Terima kasih. Oh ya, ada satu lagi, lupa banyak bener nih. Ada orang baru, Steven boleh bangkit berdiri? Oh, Steven bener ya? Oke, selamat datang ya. Kiranya boleh datang kembali pada minggu yang akan datang jika belum ada gereja. Dan besok jangan lupa acara kebaktian dan meditasi Pendeta Yosef Theo. Bagi yang sudah mendaftar ya, bagi yang sudah mendaftar, parkir di JX sebelah gereja kita ya. Jadi bagi yang sudah mendaftar dan bagi yang belum mendaftar masih ada kesempatan. Boleh menghubungi Diaken Mariani ya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Na 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 na.